Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layla ma 'ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أأنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام وفي رواية وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال ولا أنا أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إلي من أهلي ومالي أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menceritakan, kata dia, ada orang pergi beritahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku ada berkata, demi Allah la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma 'ishtu. Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia pernah kata, demi Allah aku tiap-tiap hari aku nak puasa dan tiap-tiap malam aku nak bangkit sembahyang malam selagi aku hidup. Bila dia kata lagu tu, ada orang dengar. Orang yang dengar pergi habaq dekat Nabi. Bila sampai benda ni kepada Nabi SAW, Nabi panggil dia. Nabi kata dekat Abdullah bin Amr bin Al-As ni, Nabi kata, a'anta allazi taqulu zalik. Nabi kata, betulkah hang ada kata macam ni? Betulkah hang ni ada kata, demi Allah aku tiap-tiap hari nak puasa, tiap-tiap malam aku nak bangkit sembahyang? Betulkah hang ada kata macam ni? Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qad qultu. Dia kata, demi bapa aku, demi mak aku ya Rasulullah, memang aku kata sungguh. Dia mengaku memang dia kata.
Nabi kata dekat dia, fa innaka la tastati'u zalik. Nabi kata jangan kata macam tu, pasal kamu tak akan mampu buat macam yang kamu kata. Nabi kata jangan sampai macam tu. Kalau nak kuat agama pun jangan sampai tiap-tiap hari puasa. Kalau kuat agama pun jangan sampai tiap-tiap malam bangkit semayang sampai tak mau tidur. Nabi kata jangan macam tu. Kalau kamu janji macam tu, kamu tak akan boleh buat. Kamu dah janji, kamu tak buat macam mana? Nabi kata dekat dia, fasum wa aftir. Nabi kata puasa, tapi ada hari tak puasa. Jangan sampai tiap-tiap hari puasa. Wanam wa qum. Nabi kata tidak. Ada hari, ada malam nak bangkit semayang. Tapi kena ada masa untuk tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Nabi kata kalau nak puasa juga, dalam sebulan ambil 3 hari. Cukup, Nabi kata. Fa innal hasanata bi'ashri amsalihah. Nabi kata kerana kita orang Islam ni, kita buat satu kebaikan, Tuhan bagi 10 pahala. Kalau dalam sebulan kita ambil 3 hari puasa, 1 hari dapat 10 pahala, 3 hari kita puasa, kita dapat 30 pahala. Sama macam puasa 1 bulan. Wazalika mithlu siyamid dahri. Nabi kata orang yang ambil 3 hari dalam sebulan untuk puasa, dia ni macam orang yang puasa sepanjang tahun. Sebulan 3 hari. 3 hari sama 30 pahala. Sama macam 30 hari puasa. Kalau tiap-tiap bulan ambil 3 hari, dia macam puasa sepanjang tahun. Jawab Abdullah bin Amru bin Al-As. Bila Nabi nasihat dia, dia jawab ke Nabi. Dia kata, inni utiqu afdala min zalik. Dia kata, tapi ya Rasulullah, saya mampu nak puasa tiap-tiap hari. Nabi kata, fasum yauman wa aftir yaumain. Nabi kata, kalau hang kuat sangat, aku bagi cadangan sebulan 3 hari, hang kata 3 hari koman, hang kuat. Nabi kata tak apa, kalau kuat fasum yauman, puasa 1 hari, wa aftir yaumaini, 2 hari jangan puasa. Puasa hari Senin, Selasa Rabu tak sah puasa, Khamis puasa pula. Kalau kuat sangat buat macam tu, Nabi kata. Abdullah bin Amru bin Al-As, bila Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi, fa inni utiqu afdala min zalik. Dia kata, tapi ya Rasulullah, saya kuat, saya boleh buat. Nabi kata, fasum yauman wa aftir yauman. Nabi kata, okeylah, kalau kuat juga, kalau kuat sungguh, puasa sehari, buka puasa sehari. Puasa sehari, buka puasa sehari. Selang sehari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Nabi kata itu puasa yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Manusia yang paling kuat puasa. Nabi Daud alaihi salam adalah manusia yang paling kuat puasa. Dia pun puasa sehari, buka puasa sehari. Puasa sehari, buka puasa sehari. Wa huwa a'dalus siyam wa huwa afdalus siyam. Nabi kata itu adalah puasa yang paling bagus. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata, fa inni utiqu afdala min zalik. Dia kata, tapi ya Rasulullah, saya mampu. Dia kata, saya boleh buat lebih daripada Nabi Daud. Oh, kacanglah. Ini kacang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus cengenglah. Nabi kata dekat dia, la afdala min zalik. Nabi kata tak ada yang lebih baik daripada Nabi Daud. Full stop, habis. Nabi tahu dah, nisih ni hangat 2-3 hari saja. Tahu dah, 2-3 hari ni saja nampak semangat ni 2-3 hari. Bulan depan tak tahu apa nak jadi. Kan benda ni kita bukan nak buat amal. Amal Islam ni kita kan nak buat seminggu. Kita kan nak buat sebulan. Kita kan nak buat setahun. Kita nak buat selagi tak mati. Tak sahlah sampai jadi macam tak dandan dah. Takut kot sebulan saja. Lepas sebulan, jadi kawut lebih pada orang adu kawut dah. Maka Nabi SAW dalam menghadapi sahabat yang macam ni, Abdullah bin Amru bin Al-As ni bukan sahabat sebarang sahabat. Ini cukup baik punya sahabat. Tapi bila Nabi nampak, dia ni nampak semangat sangat, kuat sangat semangat dia, Nabi perturun sikit semangat dia.
Maka Nabi SAW last kali Nabi pukul buah keras. Nabi kata la afdala min zalik. Nabi kata tak ada yang lebih kuat daripada, yang lebih baik daripada puasa yang dibuat oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As bila Nabi kata lagu tu, dia kata wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalaulah masa Nabi abang kata puasa 3 hari sebulan tu aku terima, bukankah itu lebih baik bagi aku? Dia kata. Buat apalah aku piduk buat bengkiang ke Nabi? Nabi kata kalau betul hang ni kuat agama, sebulan ambil 3 hari. 3 hari Nabi kata satu al-hasanah, satu kebaikan bi asyri amsalihah, sama 10 pahala. Kamu puasa sebulan 3 hari samalah macam kamu ni puasa sepanjang tahun. Dia ni last kali bila dah Nabi kata beras sikit lagu tu, dia kata kalaulah masa Nabi kata puasa 3 hari sebulan tu sama macam puasa setahun, kalau aku pegang yang tu aku turut, alangkah baiknya. Tak payahlah aku pergi buat bengkang, duk abang kata aku ni mampu buat. Alangkah baiknya kalau aku ikut pesan Nabi hak mula-mula tadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa birajulin qa'id fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara an yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhil ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, tengah kami duk dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi duk bagi khutbah. Iza huwa birajulin qa'im. Tiba-tiba bangkit satu orang sahabat. Nabi tengah duk bagi khutbah ni, bangkit satu orang sahabat. Fasa'ala anhu. Nabi SAW tanya. Nabi kata siapa dia ni? Bangkit tengok-tengok atau bangkit berdiri keluar berdiri di luar. Siapa dia ni? Faqalu Abu Israil. Maka sahabat pun bagi tahu dekat Nabi. Mereka kata dia ni nama dia Abu Israil. Nazara an yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum. Dia ni ya Rasulullah, dia sudah bernazar bahawa dia tak mau duduk sampai bila-bila. Dia nak pergi berdiri di tengah panas matahari, wala yastazil, dia tak mau nak berteduh di bawah sebarang teduhan, wala yatakallam, dia tak mau cakap dengan siapa, wa yasum, dia nak puasa tiap-tiap hari. Dia kena karat. Dia duduk dengar Nabi SAW duduk bagi kuliah, duduk abang ni fadilat puasa, duduk abang pasal orang yang kuat ibadat, lagu ni, karan mai kat dia. Bila karan mai kat dia, dia nak buat sungguh-sungguh. Dia duduk dengar Nabi SAW duduk bagi tahu, kata bercakap ni kalau perlu saja, kalau tak perlu tak usah bercakap. Orang yang tak banyak cakap itu orang bagus dan sebagainya. Dia duduk dengar, dia nak buat. Dia nak jadi satu orang yang tahu cakap dengan siapa. Dia jadi macam tu. Ada benda macam ni dalam masyarakat kita, apa ada jenis macam ni dia karan, la ilaha illallah. Kita takut balik pula. Abu Israil ni bila duduk dengar Nabi SAW duduk bagi tahu ni, dia dengar tak boleh tahan. Terus bernazak. Dia bernazak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni betul-betul nak committed dengan Islam. Cara dia nak tunjuk komitmen dia dengan Islam ni apa dia? An yaquma fi syamsi. Dia nak pergi berdiri tengah panas, biar nak semayang tengah panas, supaya bila semayang tengah panas ni pahala lebih. Pasal susah nak buat ibadat. Dia fikir macam tu. Wala yaq'ud, dia tak mau duduk.
Wala yastazil, dia tak mau berteduh. Kalau orang duduk pi apa nak tuduh, nak bagi dia duduk bawah teduh, tak mau. Dia nak duduk bagi kena panas, supaya lebih panas, lebih lagi tinggi pahala dia dapat. Dulu dengar hadis Nabi duk kata kita kalau nak pi masjid ni elok pi daripada tempat yang jauh. Pasal apa? Pasal tiap-tiap langkah kita langkah pi masjid tu diberikan satu pahala dan dipotong satu dosa. Dulu dengar macam tu. Lagi susah kita nak buat benda agama, lagi tinggi pahala. Lagi susah kita nak buat benda agama ni, susah pun kita buat juga, lagi tinggi pahala Tuhan nak bagi. Maka Abu Israel ni nak pergi cari bagi susah lagi nak buat agama ni. Nak buat amalan dalam agama ni, nak buat bagi susah. Wala yatakallam, dan dia tak bercakap dengan siapa pun. Bercakap ni buat bagi jadi dosa aja dia kata. Wa yasum, dan dia berjanji, dia bernazar, dia nak puasa setiap hari. Bila Nabi SAW dapat penjelasan macam tu, faqala Nabi SAW, Nabi kata, muruhu falyatakallam wal yastazil wal yaq'ud wal yatimma shaumah. Nabi kata, tolong saya, siapa-siapa pihak abang dekat dia, suruh dia falyatakallam, suruh dia bercakap dengan orang. Ni apa ni sampai tak mau bercakap dengan orang? Wal yastazil, suruh dia duduk di bawah teduhan. Nak buat ibadat pun jangan sampai macam tu. Cari tempat teduh. Wal yaq'ud, habang kat dia. Jangan dia buat kata tak mau duduk. Suruh dia duduk. Letih duduk. Wal yatimma shaumah. Tapi nazak dia nak puasa tu, puasa dia hari ni dia kena sempurnakan juga. Pasal puasa tu benda baik, dia kena sempurnakan puasa hari ni punya. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW suruh kita ni beramal dengan agama. Tapi Nabi tak mau sampai beramal dengan agama sampai akhirnya kita rasa agama menyusahkan kita. Agama tak suruh kita buat sampai susah macam tu. Kita bila buat akhirnya kita kata agama ni susah. Walhal agama tak suruh kita sesusah itu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdillah ataupun nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, kata dia, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dia kata, aku banyak kali semayang bersama dengan Nabi SAW. Jabir ni sahabat Nabi. Dia kata, aku banyak kali semayang dengan Nabi SAW. Fakana salatuhu qasdah. Nabi bila jadi imam, semayang dia elok-elok aja. Tak berat sangat, tak panjang sangat, tak mendera makmum. Sebaliknya sembahyang Nabi ni qasdah, sedang elok. Wa khutbatuhu qasda, dan Nabi kalau berkhutbah pada hari Jumaat dan sebagainya, khutbah Nabi qasda, sederhana elok. Orang tak ada nak sumpah dia. Tak ada nak sumpah. Tengah duk sedap dengar khutbah dia, barakallahu li wa lakum bil Quranil habis dah. Tak sampai orang berasa tertekan dengan khutbah dia. Duduk apa benda ni panjang berjela-jela, melerik-lerik, orang duk tengok jam dengan nak masuk pejabat. Tak sampai macam tu. Nabi SAW kata Jabir bin Samurah, aku semayang dengan Nabi ni banyak kali. Kesimpulannya aku boleh buat, Nabi fakana salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Nabi semayang dia pun sedang elok, cantik, elok, tak ada boleh komen apa. Khutbah dia pun cukup cantik. Ini Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena contohi Nabi. Itu kesimpulan dia. Kita kena contohi Nabi. Islam jangan tinggal. Islam jangan buang. Islam jangan kita musuhi. Kita ambil Islam macam mana Nabi suruh kita ambil. Jangan lebih sangat, jangan tertinggal jauh di dalam nak beramal dengan Islam. Ikut macam mana Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu kita ikut Nabi SAW kata? Macam mana kita nak tahu? Kita tengok hadis Nabi tu ada banyak. Kita baca hadis Nabi, kita cermin diri kita. Adakah hak kita duk buat lah ni mengikut cara yang disuruh oleh Nabi SAW ataupun tidak? Kalau tidak, pelan-pelan betul balik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita, Allah bagi taufik dan hidayah dekat kita, kita bertambah kuat di dalam nak berpegang dengan Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 87. Muka surat 87. Kita masuk satu bab. Dia kata bab ma dzukira fir rajuli yudrikul imam wa huwa sajidun kaifa yasna. Iaitu bab barang yang menyebutkan pada laki-laki yang mendapat dia akan imam itu sujud, bagaimana ia berbuat. Yang ni nak cerita. Kita main masjid, main orang semayang dah. Masa kita sampai masuk dekat saf tu orang tengah sujud. Kaifa yasna? Apa patut kita buat? Adakah kita patut takbir Allahu Akbar terus sujud? Ataupun tunggulah sampai dia bangkit berdiri lagi baru kita takbir ikut. Hak mana kita patut buat? Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan atas wajib ikut imam sebagaimana ia, yakni imam, memperbuat di dalam sembahyang. Maka hadis telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus salah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang seseorang kamu akan semayang berjemaah, padahal imam atas satu kelakuan, barang mana kelakuan, maka hendaklah memperbuat sebagaimana perbuatan imam itu. Kita main nak semayang, masa kita sampai tu imam dia buat apa? Turut dia macam mana dia duk buat lah. Kalau dia tengah tahiyat, kita takbir duduk tahiyat. Kalau dia tengah sujud, kita takbir terus sujud. Kalau dia tengah duduk antara dua sujud, kita takbir terus duduk antara dua sujud. Macam mana keadaan imam masa tu, macam tu kita kena ikut dia. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita main lambat pun disuruh kita, pasal apa dia suruh kita cepat-cepat ni, pasal apa? Lebih cepat kita masuk dalam semayang, lebih selamat kita. Dia itu aja. Semayang ni, masa semayang ni apa jadi pun kira bonus Tuhan bagi kat kita. Semayang ni kita direct dengan Tuhan. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala direct, kita tak ada indirect macam orang musyrikin ni sembah tok kong, kunun-kununnya ada satu Tuhan lain tapi sembah tok kong ni pula jadi middleman, jadi orang tengah antara kita dengan Tuhan. Mereka punya logik, mereka kata kita manusia ni dosa banyak. Jadi dosa banyak tak layak nak direct dengan Tuhan. Tuhan ni satu kuasa yang bersih. Jadi kita dengan orang sebagai manusia yang dosa banyak nak direct dengan Tuhan tak boleh. Kita indirect. Kita pergi kat tok kong tolong abang kat Tuhan. Itu logik mereka. Mereka pun kata tok kong tu bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka tunjuk naik ke langit juga. Tapi mereka sembah tok kong tu pasal apa? Pasal mereka rasa mereka tak layak menghadap Tuhan. Mereka ni kotor dosa, Tuhan ni bersih. Jadi kena pakai perantaraan. Itu logik mereka. Logik yang tak logik. Islam dah. Islam kira kita dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita nak minta apa pun dekat Tuhan, tak payah. Tak payah pergi do indirect. Kita minta dekat Tuhan. Kita nanti baca tafsir tu di masjid manakah. Kita nanti jumpa ayat tu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya tak ingat masjid mana. Tafsir Nurul Ihsan, kita akan jumpa ayat tu nanti. Apabila hamba aku tanya tentang aku, Tuhan kata idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila ada di kalangan hamba aku tanya kamu wahai Muhammad tentang aku, jawab dekat depa fa inni qarib, aku dekat dengan depa. Habang dekat mereka ni kata aku, Allah, Tuhan mereka ni, aku dengan hamba aku cukup dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku terima semua doa hamba-hamba aku apabila mereka minta doa pada aku. Tuan-tuan, berapa ramai orang Islam seluruh dunia, bukan di Malaysia, duk minta doa dekat Tuhan hari-hari lah ni.
Tuan-tuan, lepas semayang jangan lupa salah satu doa kita minta Allah pelihara Islam, Allah pelihara orang Islam di mana juga orang Islam ada. Banyak orang Islam seluruh dunia duk doa, tak banyak sikit Tuhan tunjuk, sikit-sikit dia tunjuk. Kalau takdir kata orang Islam di Iraq tu pakat mati belakang, dia pun menang. Pasal apa? Pasal dia pun mati pertahan negeri sendiri. Mati pertahan negeri, syahid. Nampak mata katakanlah pasal negeri mereka berjaya ditawan oleh musuh, tapi di sisi Allah mereka menang. Jadi cerita ni tak ada masalah kat mereka ni, tak ada masalah. Jadi apa kat mereka pun anugerah Allah. Allah pilih dalam banyak-banyak negeri, Allah pilih bumi Iraq untuk dijadikan bumi syahid. Itu pilihan daripada Allah. Jadi kalau mereka mati kerana niat nak pertahan negeri. Sabit dengan hadis sahih. Mati kerana niat nak pertahan negeri sendiri. Syahid. Kita doa minta selamat. Sikit-sikit Tuhan tunjuklah. Sikit-sikit. Berapa kali dalam kuliah kita doa abang, Amerika pernah nak pergi serang Iran satu masa dulu. Helikopter beratus sama sendiri. Jadi pula dalam cerita. Jadi pula dah. Saya sebut dah, kata benda tu bukan reka cerita. Cerita tu pernah berlaku. Semasa Jimmy Carter, perintah Amerika dulu ni, nak pergi selamatkan orang-orang dia yang kena tawan dekat kedutaan Amerika di Tehran. Jadi, helikopter yang dipandu dan dinaiki oleh orang-orang yang cukup terlatih, boleh beretuh sama-sama dia, mati rentung. Dua-dua helikopter. Tak ada satu peluru pun pergi hinggap di helikopter tu, tak ada apa. Kehendak Allah semata-mata. Jadi macam tu. Jadi pula dah dalam perang ni. Banyak lagi lah. Tadi duduk naik kereta main tadi pun duduk sembang ni. Duduk buat ulasan berita, duduk keluar apa semua ni. Kesimpulan dia satu ya. God is great. God is great. Jadi tak ada apa. Tak ada apa tuan-tuan. Kita cuma minta doa Allah pelihara Islam. Allah pelihara orang Islam. Tu aja tu. Kalau hak tu pun kita tak mau nak doa. Apa kita ni? Nabi kata man la yahtamu bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak mau ambil berat masalah orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka, bukan orang Islam. Apa dia bukti kita ambil berat? Apa dia? Dia antaranya doa, angkat tangan minta Allah selamat depa. Setidak-tidaknya Allah tahu kata macam mana merintih hati kita bila tengok orang Islam kena macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam. Lebih cepat kita duduk di dalam keadaan selamat, itu lebih baik. Kan? Kita duduk dalam bumi yang Allah pilih sebagai nak jadi medan syahid. Kita duduk dalam kawasan selamat. Walaupun mata kita, pemikiran orang kata tempat tu tak selamat. Sebab boleh mati. Dah, tempat tu selamat. Pasal apa? Kalau mati syahid. Syahid syurga. Selamat. Hak tak selamat ni kalau kena masuk neraka. Yang ni tak selamat. Kalau dah dijanji syurga, itu janji keselamatan. Semayang ni adalah selamat. Semayang ni selamat. Lebih cepat kita duduk dalam semayang, lebih baik. Maka Islam, benda yang kita kata kecil lah benda ni. Islam kata besar. Kita sampai masjid, tengok orang tengah sujud. Takbir Allahu Akbar, terus sujud. Takbir Allahu Akbar, duduk dalam semayang dah. Kalau jadi apa-apa, lepas Allahu Akbar, alang masjid jatuh, dam timpa saya belakang mati. Tak apa. Mati dalam keadaan kita duduk dalam semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang hadis ni nak beritahu. Dia kata daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang seorang kamu akan sembahyang berjemaah, padahal imam atas satu kelakuan, barang mana kelakuan, tak kira lah, duduk rokok ke, duduk sujud ke, duduk yang tidal ke, macam mana ke, maka hendaklah memperbuat sebagaimana perbuatan imam. Begitu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tiada mengetahui akan dia oleh seorang yang mengisnad akan dia, melainkan barang yang diriwayatkan daripada ini wajah. Masalah, mendapat imam dalam sujud. Adakah diikut sujud kemudian daripada takbiratul ihram? Kalau kita main-main tu imam tengah sujud, adakah kita nak takbir terus sujud? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi. Dan kata mereka itu, apabila datang seseorang laki-laki nak berjemaah
dan imam sedang sujud, maka hendaklah laki-laki itu sujud kemudian daripada takbiratul ihram. Jelaslah. Kita mai takbir Allahu Akbar terus sujud. Dan tiada terbilang rakaat itu. Dan tiada terbilang rakaat itu kerana luput akan dia oleh rokok serta imam. Oleh kerana kita main-main, tu imam tengah sujud, kita takbir terus sujud. Tak kira lah rakaat tu ikut sajalah. Sujud, antara dua sujud, tak pergi bangkit pula rakaat yang berikutnya, baru kira rakaat tu. Hak tadi, masa sujud tadi, tidak dikira rakaat. Pasal kita tak dapat rokok. Kita tak dapat rokok, maka tak dikira rakaat. Dan telah memilih oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahawa sujud ia serta imam, dan menyebut ia daripada setengah mereka itu. Maka kata dia, mudah-mudahannya dengan sebab sujud serta imam, sebelum lagi imam mengangkat kepalanya daripada sujud, mudah-mudahan sudahlah diampun Tuhan akan dosanya. Tu dia kata, dapat sujud tu walaupun tak dapat rakaat, mudah-mudahan kita dapat keampunan Tuhan. Tak dapat rakaat, tak apa, saat lagi kita ganti balik lah. Ni, dapat keampunan Tuhan. Apa tuan-tuan yang lebih besar? Ingat balik kuliah kita sebelum puasa itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi. Bila Nabi duk cerita pasal Lailatul Qadar, tengok Aisyah kata apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, kalaulah ditakdirkan, aku tahu bila nak berlaku Lailatul Qadar ni, apa patut aku buat malam tu? Katalah aku tahu Lailatul Qadar ni nak jadi malam bila, aku tahu apa patut aku buat malam tu. Apa patut aku isi malam dengan apa benda yang patut aku buat pada malam Lailatul Qadar. Nabi kata tak ada apa. Banyakkanlah sebut doa hak kita duk baca dalam sembahyang tarawih tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Kan? Lain tak ada. Minta doa Allah ampun dosa, yang tu aja. Kalau dapat yang tu, dapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu paling besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat keampunan dosa ni adalah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke manusia. Kata dia, menurut imam, wajibkah segala perbuatan sembahyangnya? Adakah kita ni wajib ikut imam dalam semua perbuatan sembahyang? Kata Imam Nawawi dalam Minhaj dan di dalam syarahnya, wajib turut imam pada segala perbuatan sembahyang. Kalau kita kata kita ni sembahyang berjemaah ikut imam, wajib kena ikut. Tak boleh duduk buat bengkang. Tu imam rokok, kita lagu duduk buat ghalib. Tu imam sampai sujud, kita duduk buat ghalib lagi. Tak boleh. Orang ni masa kuliah di Seberang Jaya, saya sembahyang sebelah satu sahabat, lepas tu saya tegur dia lah. Dia ni jenis baca lambat ni. Ni baca lambat. Tu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jenuh macam tu. Tu imam rakaat dah, Allahu Akbar, dia duk Fatihah tak habis. Tu imam yang tidak, sami'allahu liman hamidah, dia duk maliki yaumiddin. Kita sujud habis dah sama dengan imam, kita duk antara dua sujud, dia baru rakaat. Kita sujud yang kedua dah, dia baru yang tidak. Lepas tu dia duk kira dia duk semayang juga lagi, dia duk kira dia duk ikut imam juga lagi. Dah dalam fiqh dia kata kita hanya boleh ketinggalan 3 rukun panjang aja. Imam rukuk tu satu rukun panjang, kita tak dapat. Sekali lagi imam sujud yang pertama itu 2 rukun panjang, kita dah ucap Fatihah tak habis lagi. Lagi imam sujud pula, sujud yang kedua, itu rukun panjang yang ketiga. Kalau dia tak ada nak rokok, nak iktidah, nak sujud pertama dan mendapat tamakninah bersama imam dalam sujud yang kedua, dia terkeluar daripada sembahyang berjemaah. Tapi dia duk kira dia duk jemaah lagi. Sampai tiap-tiap rakaat, tertinggal lebih daripada 3 rukun panjang. Sampai tiap-tiap rakaat. Diganggu kita sekali lah, kita boleh apa dia ni, ganggu dengan kita sekali lah, habis tegur ke dia lah, abang ke dia. Tak boleh lah, bila kita kata kita ikut imam, kita kena ikut imam lah, pasal kita sembahyang berjemaah, kita makmum, kita ikut tu imam mesti diikuti.
Kita tak boleh duk buat balik, tak ikut dia. Bila ketinggalan 3 rukun panjang, rukun fi'li yang panjang, kita tinggal, kita terkeluar. Disingkir keluar daripada sembahyang berjemaah. Bahkan ada pendapat pula, dia kata kalau kita tak niat mufarakah, batal sembahyang. Dia kata bukan tersingkir, batal sembahyang pula. Dia kata, itu satu pendapat. Kita baca tengok apa dia kata. Turut imam wajibkah pada segala perbuatan sembahyang? Kata Imam Nawawi di dalam Minhaj, wajib ikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Dan tiada pada akwalnya, yakni pada perkataannya. Dan kita tak wajib ikut imam pada perkataan. Rakaat ketiga sembahyang Isyak baca Fatihah. Kita boleh baca Fatihah dulu, laju daripada imam, tak jadi kesalahan. Rukun perbuatan tak boleh dulu pada imam. Rukun qauli, rukun baca, boleh kalau kita baca dulu pada imam. Tahiyat misalnya. Selalu tahiyat ni orang berhenti potong tu imam. Pasal tu imam ni dia telitilah dia jadi imam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tang mana syaddah, tang mana apa, kena bunyi syaddah lah. Makmum ni dia kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Assalamualaikum ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh harap pun tak laju macam dia. Dia laju daripada Arab lagi. Dia tang mana syaddah, tang mana apa pun dia tak tahu. Dia belah semacam dia habis dulu lah. Tidur relax lama, relax. Duk ingat pula lah siapa tu imam ni mangkuk lambat baca tahiyat. Kan? Tu imam tu baca betul punya. Assalamualaikum, assalam. Sin tu ada syaddah. Dia assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Betul tu imam assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu semua perangkap tu. Tentu semua speed trap lah. Syaddah ni speed trap lah. Orang yang berhati-hati, tempat syaddah dia jagalah. Orang yang tak hati-hati, tempat 90 pun dia lari 120. Itu cerita dia. Jadi dia selalu habis awal. Dia dulu pada tu imam. Di dalam rukun qauli. Pasal apa? Pasal imam hati-hati dan dia tidak hati-hati. Kalau dia dulu daripada imam, dalam keadaan dia menepati kehendak bacaan, hak-hak bacaan semua dia bagi, tak apa. Takutnya dia tak penuhi hak, rosak semayang dia. Sebab rukun qauli, syaddah itu termasuk dalam rukun qauli. Kena ra'i semua tempat-tempat dia, baca macam mana yang Nabi SAW baca. Takkan Nabi baca tak betul kot. Nabi mesti ra'i tempat-tempat ni semua. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang baca begitu ya, cepat. Baik. Dia kata jadi kita bila ikut imam mesti ikut imam. Dia kata dari segi rukun perbuatan dia dan tidak pada rukun qauli, yakni rukun perkataan. Dan sempurna mengikut itu hasil dia dengan mentakhirkan oleh permulaan perbuatan makmum daripada permulaan perbuatan imam, dan terdahulu permulaan perbuatan makmum atas selesai imam daripada perbuatannya. Kita jangan buat dulu daripada permulaan perbuatan imam. Imam tak rukuk lagi, tak mula rukuk lagi, kita rukuk dia dah. Perbuatan tak boleh kita tak boleh mendahului imam dari segi permulaan perbuatannya. Bermula dalil yang demikian ialah hadis di dalam As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia panggil As-Sahihain, maksudnya dua hadis sahih. Hadis yang disahkan oleh dua-dua ni, Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Dan hanya sahaja dijadikan imam itu supaya diikut dengan dia. Imam ni ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut dia. Kalau kita tak mau ikut dia, tak payah pakai imam. Dijadikan imam untuk kita ikut dia. Maka apabila mengangkat takbir ia, yakni imam angkat takbir, maka hendaklah mengangkat takbir sekalian makmum. Imam takbir, baru kita takbir. Kan? Dan apabila rokok ya, imam rokok, maka hendaklah rokok sekalian kamu. Kata Ibnul Arabi, hadis yang di dalam As-Sahihain ini menunjukkan bagi makna hadis di dalam masalah tadi. Itu maksud dia. Baik, masalah mendahului perbuatan imam itu haram dia dengan beberapa hukum. Kata syarih Minhaj, dan difahamkan daripadanya haram terdahulu pada segala perbuatan makmum daripada imam, dan jikalau tiada batal semayangnya dengan perbuatan itu sekalipun, seperti mendahulukan makmum akan imam dengan satu rukun.
Adapun jika terdahulu bacaan makmum daripada imam seperti tahiyat ataupun qiraat maksud bacaan Fatihah apa semua ni, maka iaitu harus padanya terdahulu dan terkemudian, melainkan pada takbiratul ihram dan pada salam. Takbiratul ihram rukun qauli juga, tapi hak tu tak boleh potong. Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam itu rukun qauli juga, itu tak boleh potong. Rukun qauli hak jenis Fatihah dan sebagainya, tahiyat hak tu boleh potong. Boleh, kalau potong tak menjejaskan apa-apa. Tapi takbir dengan salam tak boleh potong. Kita pergi takbir dulu pada imam pula dah. Tu imam baru duduk berdiri, astagfirullahalazim, bunyi belakang Allahu akbar, takbir dah, tak boleh tunggu dah. Tak boleh lah. Potong imam dari takbir tak boleh. Demikian juga bagi salam. Tu imam baru duduk baca tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabiy, assalamualaikum warahmatullahi, bunyi belakang. Dia pula dah kata kan, bagi salam dulu daripada imam kan, tak boleh. Baik, kemudian kita tengok bab baru tu, bab karahiyatu an yantazira an-nas al-imam wa hum qiyamun 'inda iftitahis salah. Ini pun penting juga, benda tak besar mana tapi perlu kita ketahui, iaitu bab pada menyatakan tegah menanti orang-orang akan imam padahal mereka itu berdiri pada waktu permulaan sembahyang. Lagi tak nampak tu imam nak mai, tu asal duduk bangkit berdiri, duduk tunggu cangak mana tu imam. Dan bila nak sembahyang, qamatlah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, duduk qamat tu. Adakah bila tok bila qamat aja semua orang kena bangkit berdiri di saf dah? Ataupun tunggu satu macam yang relax, tunggu sampai habis kan, la ilaha illallah, habis dah qamat, duduk relax, sampai bangkit lagi ke? Ataupun nak tunggu sampai Tok Bilal kata qad qamatis salah, masa tu pakat bangkit ke? Ataupun masa dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, masa tu kan nak bangkit ke? Masa bila nak bangkit? Ini pun dia ada sebut. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya menanti segala makmum akan imam mendirikan sembahyang itu dengan berdiri, ditegah akan dia oleh syarak. Bangkit berdiri di mana, siapa nak jadi imam ni? Ustaz di mana? Tadi duduk dalam. Cari pula. Imam masjid ni menafi. Pakat duduk cangok lebih tu. Maka dalilnya yang menunjukkan hadis yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni kharajtu." Diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia qamatkan untuk sembahyang, maka jangan berdiri sekalian kamu sehingga melihat sekalian kamu akan daku telah keluar daripada rumah aku. Nabi kata jangan duk bangkit berdiri lagi, nampak kata aku dah keluar nak mai dah, baru bangkit. Tak bagus duk tunggu ni, bangkit berdiri mana pi dia ni karut. Dia jadi tak elok lah, jadi satu duk sumpah pasal kita berdiri dah. Mana dia pergi ni karut lah, duk tahu dah nak jadi imam ni menyorok orang mana pula. Jadi fitnah lah. Kita tak boleh cakap. Kadang-kadang kan ada setengah tempat imam tu jangan siapa ada langkah pergi duduk tempat dia jadi imam, berkelai kan, panggil kenuri tak pergi lah. Ada macam-macam lah, masing-masing qaryah masing-masing masalah lah kan. Dia kira dia imam, dia mau semua orang kena hormat dia. Kalau dia ada nampak tanda-tanda orang tak hormat ke dia nak tunjuk perangai dia lah. Lepas tu hampa buat kenuri apa pun panggil aku tak pergi lah. Sakit demam mati apa main abang pun aku tak nak pergi lah. Pasal apa? Dia nak tunjuk tengin dia. Dia hampa aku tak ada, orang pada akai. Dia ada juga imam nakai ni, ada imam nakai ni. Ada setengah tempat macam tu. Ada setengah tempat ni dia rekrut ramai orang-orang pelapis-pelapis untuk jadi imam. Yang ni okey. Walaupun dia imam, tapi dia abang dah. Dia kata latih. Hari ini dia tunjuk kau ni hang naik jadi imam. Hari ini dia tunjuk kau ni naik jadi imam. Dia mau ada pelapis. Maknanya kalau dia sakit, dia demam, dia apa, dia ada harai apa, ada orang boleh mengambil alih tempat dia, boleh menjalankan urusan yang perlu dijalankan. Masing-masing tempat masing-masing. Nak buat kenuri nak kena tunggu dia tak mai. Nampak tak mai, depa pun kata kita jalan dulu kot dia ada hal kot. Elok dah jalan dah, dia baru mai. Dia mai tengok orang jalan dulu, kona motor menyengit balik.
Balik tu sebulan tak main dah. Marah pasal apa? Pasal buat tahlil tak tunggu dia main. Ada juga hak nakal macam tu pun ada. Macam tu jugalah nak semayang. Nak semayang kalau sekiranya tak ada pelatih, tak ada orang nak jadi imam. Nak kena tunggu dia seorang juga nak jadi imam. Tu tunggu dia tak tahu ke dia sakit perut baru masuk pergi dalam bilik ayam tu tak keluar-keluar. Dia memulai dalam perut dia nak main macam mana. Ni hadut tunggu ni. Dia mulalah nak ingat bukan-bukan. Mula nak kata macam-macam. Benda ni jadi tak elok. Lalu Nabi SAW kata apa? Dia kata benda macam ni tunggu. Kalau sekiranya tak ada orang lain nak jadi imam zaman Nabi SAW tentulah Nabi ada takkan orang lain nak naik jadi imam. Nabi ni dia bukan nak banding dengan kita adalah Nabi ni spesial lah. Allah Subhanahu Wa Taala turun Quran turun kat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Nabi takkan ada orang lain nak langkah naik dia jadi imam. Jadi sesuai dengan zaman tu bila Nabi ada tak ada siapa akan naik jadi imam. Tuan-tuan tengok cerita hak pagi Nabi SAW nak wafat tu. Nabi sakit kuat dah. Nabi sakit kuat tak boleh pergi dah. Tak boleh nak gagah nak pergi masjid tak larat dah. Nabi pesan dekat isteri dia Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, beritahu dekat bapak kamu, dekat Sayyidina Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Suruh dia jadi imam. Aku tak boleh. Nabi kata aku tak larat. Tak daya dah nak bagi pergi. Ya Aisyah kata, ya Rasulullah, pasal apa Abu Bakar? Dia kata, sebab Abu Bakar ni rajulun buka. Dia ni satu orang lelaki yang kuat menangis. Kalau suruh dia jadi imam ganti kamu, masalah lah kepada makmum. Pasal apa? Makmum nanti tak dengar bacaan dia. Pasal bacaan dia tu tenggelam dalam tangisan dia. Sayyidina Abu Bakar ni dia sensitif. Bila baca ayat mata keluar. Jadi suara dia tu jadi duduk bergulung dengan bunyi menangis ni. Aisyah kata ambil orang lain lah. Bapak aku kenal lah. Tak salah. Dia jadi makmum boleh. Kalau suruh dia jadi imam, masalah kepada makmum. Tak dengar bacaan dia. Nabi terus pukul buah keras. Nabi kata, aku kata Abu Bakar, maka Abu Bakar. Nabi kata. Benda-benda ni semua dijadikan sebagai satu petunjuk. Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Nabi. Pasal apa? Pasal tengok kesungguhan Nabi nak bagi ke dia. Kan? Dan pada pagi hak kata Nabi nak wafat ni, Abu Bakar tu ingat macam biasalah, Nabi tak main lah pagi ni sebab Nabi sakit kuat, maka dia jadi imam. Dia baru semayang aja Nabi sampai. Nabi gagah pergi juga pagi tu dengan dipapah oleh Al-Fadal. Salah seorang sahabat Nabi angkat sebelah. Bawa Nabi nak pergi ke masjid nak semayang. Bila nampak aja Nabi main, Sayyidina Abu Bakar tengah duduk semayang ni, dia tahu Nabi main, dia nak berhenti, dia nak gostan, nak bagi Nabi take over tempat dia menjadi imam. Tuan-tuan tengok betapa hormatnya sahabat zaman Nabi tu. Dah semayang dah, Nabi main ni nak reverse, nak bagi Nabi naik. Bukan soal Nabi nak pulun dia seorang aja jadi imam, orang lain tak boleh. Tapi sampai hampa nampak aku keluar daripada pintu rumahku, pintu rumah Nabi tepi masjid lah. Nampak Nabi langkah keluar baru boleh bangkit. Berdiri di saf supaya Nabi naik jadi imam. Nabi tak mau sekali sahabat bangkit tu berdiri duk tunggu dia tak main. Nabi tak mau nak menyusahkan sahabat, Nabi tak mau. Baik, dia kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas, dan katanya lagi bermula hadis Abi Qatadah ialah hadis yang hasan lagi sahih dan telah mengeluarkan dia oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada cerita tentang hadis yang kita baca tadi. Masalah dia kata menanti imam dalam keadaan berdiri semayang berjemaah, apa hukum dia? Bangkit duduk berdiri, duduk tunggu tu imam tak main ni, apa hukum dia? Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah menegah oleh satu kaum daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, akan menanti orang-orang akan imam dengan berdiri. Sahabat-sahabat Nabi semua sepakat mengatakan tak boleh duduk bangkit tunggu tu. Tak boleh ni bukan haram, maksudnya makruh. Makruh duduk bangkit berdiri tunggu tu imam tak main ni makruh. Dan telah berkata setengah mereka itu, jikalau adalah imam itu di dalam masjid, maka dia qamatkan sembahyang, maka bolehlah mereka itu berdiri apabila berkata tukang qamat itu, qad qamatis salah, dan qad qamatis salah. Ada setengah pula pendapat kata kalau tu imam memang duk ada dah, dia pun duk sembahyang apa duk ada sebelah tu aja. Tu bila dah bangkit qamat, masa dia kata qad qamatis salah tu bangkitlah. Pasal imam memang duk ada tepi dah, duk tunggu nak bangkit aja. Dan itu adalah perkataan Ibnul Mubarak.
Dan kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, dihimpunkan segala antara hadis yang bersalah-salahan riwayat, bahawasanya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah dia mengintai-ngintai akan keluar Nabi SAW daripada rumah dia. Bilal ni dia jadi Bilal. Jadi bila dia nak qamat, dia tengok dulu Nabi keluar tak lagi. Bilal dia buat macam tu. Maka tu Bilal, kita pun betul lah kena bangkit tu, tengok dulu. Okey, imam duduk dah. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit-bangkit tu qamat, tu imam masuk pencong. Pegang mikrofon ni, dah habis qamat dah. La ilaha illallah. Tengok apa kalau cari. Bunyi pula dalam mikrofon tu, mana dia pergi? Macam-macam kan benda ni jadi macam-macam. Mana dia pergi? Dia bunyi dalam mikrofon ni, orang belakang tu buka duduk dengar. Tadi duduk datang ni, dia bunyi lagu tu pula, jadi lagu Borea pula dah sebelum sembahyang tu, bunyi suara cakap lagu tu. Untuk nak mengelakkan daripada jadi lagu tu, bangkit tengok dulu. Tengok. Okey, tu imam ada. Satu signal pula bagi kat dia, lagu tu dia buat kira qamat. Ataupun tengok tu imam tak ada, tengok siapa ada dekat ni yang ni. Dah jadi imam sudah. Imam tak ada ke dah. Masa tu mikrofon buat suara orang lain lah. Kan kata tak tahu tak nampak. Jadi nak qamat ni. Okey, bila qamat dia ni naik jadi imam. Tuan-tuan, Islam ni dia atok benda ni dia nak bagi jadi cantik. Nak bagi jadi cantik. Orang Islam sebenarnya dilatih untuk buat kerja cantik. Kita kena smart, buat kerja kena smart. Walaupun benda tu simple tapi smart. Kan? Kita kena smart ni nak sampai mengajar masjid. Masjid, mikrofon semua kena clear lah. Sebelum guru duduk nak mengajar kena clear lah. Ni ustaz dah duduk nak mengajar dah, lagu duduk cakap tak bunyi suara pula, cakap tak bunyi suara, lagu main duduk testing 1 2 3 pula, yang kawan ni duduk tunggu buka kitab. Tak smart lah. Tak smart lah macam tu. Ada pula satu DJ pula main lagu duduk test pula, testing 1 2 3, testing Wahid Isnin Salasa, Arab pula. Apa ni? Benda tu simple. Simple sepatutnya lebih lagi smart. Tak maulah sangkut bila benda simple. Kalau benda rumit pun kita nak suruh smart, benda simple lagi kena smart. Islam melatih kita buat kerja macam tu. Kawan nak mengajar pun main nak kena ni lah. Main tahu dah. Muka surat berapa apa semua tak dah. Buka-buka. Malam ni kita semua muka surat apa. Nampak kita well prepared. Kena macam tu lah. Ni main lagu duduk punggah cari puisi. Kalau puisi kiri tanya pula. Mampi tahu nak tahu tu. Jadi tak smart lah. Bukan apa, ini image Islam. Orang tengok kita image Islam. Apa buat kerja dia ni lemah betul. Semua Islam suruh smart. Ini dalam bab nak semayang ni pun benda ni kita kata apa benda kecil aja. Tapi Islam ni benda kecil macam ni pun dia detail. Dia mau semua benda ready. Nak bangkit qamat, make sure tu imam dah ready. Okey, angguk qamat. Islam ajak kita sampai macam tu. Dia kata maka pada waktu mula keluar Nabi SAW itu, maka qamatlah Bilal. Bilal pun bila dah nampak Nabi keluar daripada pintu rumah, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru qamat. Gitu. Dan tidak berdiri orang-orang sehingga nampak mereka itu akan Nabi. Dan orang-orang sahabat-sahabat nak semayang ni, lagi Nabi tak muncul di pintu masjid, mereka buka duduk semua, tak bangkit lagi. Kerana tiada berdiri Nabi SAW pada tempatnya. Kemudian tiada berdiri Nabi SAW pada tempatnya sehingga membetul mereka itu akan saf-safnya. Dan Nabi SAW pula bila dah dia masuk mai, dia make sure semua saf dah betul dah, baru dia pergi duduk tempat imam untuk nak semayang. Tuan-tuan tengok, benda kecil-kecil macam tu, jaga. Smart. Tengok macam Saddam Hussein di Iraq lah ni. Dia kok mana pun nak kena cerita sikit lah. Amerika tak marah macam mana. Kan? Dalam duk kalut bom gedung-gedam sana sini, dia buat meeting boleh duduk senyum macam tu depan orang semua. Tak sakit hati ke kalau Bush tengok? Kan? Dia boleh duduk tu, orang-orang dia pun dia sampai pakai bangkit berdiri hormat dia macam dia tabik perang kata semua duduk, dia pun duduk senyum. Senyum. Keadaan macam ni, Tomahawk ni 1000 sekali tembak. Tomahawk peluru berpandu ni sekali lepas 1000 biji. Berdebu, mesyuarat, senyum.
Kenyataan petang tadi pula tengok dia kata apa? Dia kata apa nama, kemenangan sudah dekat. Dia kata dengan kita. La ilaha illallah. Dia kata kemenangan sudah dekat dengan kita. Kita sedang berjihad. Dia kata jihad ini kerja mulia, kerja Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Dia kata kita duk buat kerja Allah suruh, kemenangan dekat. Nak kata apa? Siapa tak takut tuan-tuan bila jadi perang macam ni, dengan hari-hari duk budak kecil cedera, pecah kepala, patah tangan, luka, pecah perut. Satu pemimpin, mana pemimpin dalam dunia ni yang boleh tengok benda-benda macam ni dia tak rasa susah hati? Tapi kalau dia tunjuk susah hati dia, jatuh. Bukan jatuh dia punya ego tak, jatuh semangat tu orang dia tu. Orang-orang dia nak tengok presiden steady ke tak steady. Bila dia keluar dalam kaca televisyen, rakyat ni walaupun duk perang bombang-bombang ni boleh duk tengok lagi, siaran duk jalan lagi boleh duk tengok presiden kita apa steady lagi. Semangat dia apa? Yang Nabi kata al-harbu khidang, perang ni penuh dengan trik, tipu muslihat dan sebagainya. Nabi kata macam tu. Dia praktikkan apa yang Nabi kata. Satu pasukan apa nama tentera dia di sempadan tu pura-pura nak surrender, nak serah diri. Buat Amerika ni main-main dia hantam bombang hantam, ambil kereta kebal buat tu. Khidang, trik yang dibenarkan oleh agama. Dan dulu ni dia tak berkeluar lagi dia main kasak masa perang dulu ni dengan Pak Bush lah ni dulu dia buat skat tiruan lah apalah semua. Puak ni main dengan kapal terbang, lepas bom tengok papan pelewut saja. Bukan skat yang sebenarnya. Dia buat tu macam betul punya. Bom tu sebiji luruh main ratus ribu US dollar. Kerana nak bagi pecah satu papan pelewut. Tak akan sakit hati. Kan? Tak akan sakit hati. Lah ni, peringkat dia lah ni, dia belum lagi buat yang tu. Dia baru duk peringkat, dia duk provokatif lah. Dia duk provoke Amerika bagi hot. Dia tunjuk dia relax, tak ada apa-apa. Dia kata kemenangan sudah hampir dengan kita. Depa nu tak banyak sikit dah mula duk bunyi dah. Daripada hari tu kata kita ni benda ni start saja kita nanti boleh selesai. Lepas tu abang pula benda ni taklah semudah yang disangka. Lepas tu pula mai pula statement dia kata perang ni mungkin memakan masa. Depa duk merepek. Kan? Dan di pihak Islam pula tak ada masalah. Kalau mati pun syahid. Apa masalahnya? Kalau mati pun syahid. Mereka memang prepared. Mereka dah ready dah. Apa jadi pun kalau menang, alhamdulillah. Islam boleh naik. Nama Islam boleh naik. Kalau kalah, mereka yang kalah pada sebutan manusia. Menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada apa-apa. Steady. Ini yang kata orang Islam. Orang Islam ni tak ada sebab kita nak berduka cita. Tak ada sebab. Selagi mana kita buat kerja betul. Kita buat kerja betul. Tak lari daripada jalan Quran dengan hadis Nabi. Selagi kita buat kerja macam tu, tak susah hati lah. Wala yakhafuna laumata laim. Tuhan kata dalam Quran, dan tidak sepatutnya orang yang beriman ni takut laumata laim kepada kata-kata orang yang suka mengatam. Tak sepatutnya kita ni jadi susah hati, muram, durja, murung. Pasal apa? Pasal duk pening fikir orang duk kata. Tak ada sebab. Kita buat kerja betul, proceed, jalan. Nak tunggu orang tak kata, kiamat baru orang berhenti kata. Lagi tak kiamat, lagi ada manusia, lagi tu dia nak kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ada pula satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila qamat, maka orang-orang pun mengambil tempat-tempat sahnya sebelum keluar Nabi. Dia kata, bila qamat, masing-masing ambil tempat dah. Dia kata, pasal apa? Hormat Nabi mai lagi, kita semua dah duduk dalam saf. Dia kata itu satu riwayat lain kata lagu tu. Kata Imam Nawawi, mudah-mudahannya ini telah berlaku sekali, dua kali dan sebagainya saja. Dia kata ialah kerana menyatakan harusnya. Nabi kata lagu tu semata-mata kerana nak kata kalau berdiri dulu sebelum imam mai tak salah. Cuma sebaik-baiknya tak usah berdiri lagi. Tunggu sampai imam dah ada baru pakai bangkit berdiri. Jadi Imam Nawawi punya pendirian, apa dia? Imam Nawawi kata sampai pasti imam dah ada baru bangkit berdiri di saf. Itu kesimpulan kata Imam Nawawi. Ataupun kerana Nabi uzur, dan mudah-mudahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taqumu hatta tarawni
Jangan kamu berdiri sehingga kamu nampak aku itu adalah kemudian daripada yang demikian itu. Ataupun hadis yang Nabi kata sebelum imam mai dah bangkit berdiri dah, mungkin hadis tu Nabi kata pada masa Nabi SAW ada masalah, dia kata. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya tunggu sampai nampak imam mai baru bangkit berdiri buat sah. Begitu. Masalah, dia kata menanti imam kerana semayang jemaah dengan berdiri itu mengapa dilarang oleh syarak? Pasal apa dilarang kita berdiri dulu sedangkan imam tak tahu ada tak ada lagi? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah berkata ulama, dan bermula tegah berdiri dahulu daripada melihat imam supaya jangan lama atas mereka itu menanti dengan berdiri. Islam nak jaga macam tu. Dia tak mahu orang jadi lama duduk tunggu, jadi sampai nak marah dah dekat tu imam. Dan kerana bahawasanya terkadang datang bagi imam satu halangan. Kadang-kadang imam benda nak jadi, tuan-tuan. Dia ada elok-elok ni, elok dekat nak semayang, dia senak lah, tak tahu nak abang, dia senak ni sampai kalau gagah juga saya lagi karun. Dia pun terus di pancong belakang. Yang sini qamat dah, dia tunggu. Ini datang halangan kepada imam. Jadi nak qamat tunggu sampai nampak imam dah ready dah nak main baru qamat. Maka terlambat datangnya dengan sebab halangan itu, dan orang-orang sudah ternanti-nanti dengan berdiri, maka iaitu mendapatkan kecewa dan sia-sia kepada makmum. Jadi tak mau sampai orang tak jadi nak marah lagu tu, tak mau. Dia kata. Masalah bangun semayang serta imam itu masa mana disuruh oleh syarak? Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama daripada salaf dan kemudian daripada mereka itu. Bilakah berdiri orang-orang bagi nak semayang ni? Bila kita nak berdiri dalam saf ni? Bila? Dan bilakah mengangkat takbir akan imam? Bila tu imam nak Allahu Akbar takbir bila? Maka bermula mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan satu taifah daripada ulama bahawasanya disunatkan jangan berdiri seseorang sehinggalah selesai tukang qamat daripada qamatnya. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata duduk semua sampailah tok bila habis qamat baru bangkit berdiri. Dia kata. Dan dinakalkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada Malik rahimahullahu ta'ala dan sekalian ulama. Imam Malik pula kata, Imam mazhab Maliki, bahawa disunatkan berdiri makmum apabila mula tukang qamat itu pada qamatnya. Imam Malik pula dia pendapat, dia kata bila Tok Bilal nak mula qamat, orang lain semua kena bangkit berdiri lah. Imam Syafi'i kata tunggu sampai habis qamat baru bangkit berdiri. Yang ni yang kata khilaf di kalangan ulama. Dan adalah atas Imam Malik rahimahullahu ta'ala bangun Imam Malik sendiri dia bangkit. Bila qamat dia bangkit lah. Apabila berkata tukang qamat qad qamatis salah, dan dengan dialah berkata Ahmad dan rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bila Tok Bilal kata qad qamatis salah, masa tu dia bangkit. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali pun kata macam tu. Dan telah berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan golongan Al-Kufiyun berdiri sekalian makmum itu pada saf, yakni apabila berkata tukang qamat hayya 'alas salah. Ada pendapat kata sampai kata hayya 'alas salah baru bangkit berdiri. Maka apabila berkata tukang qamat pada qad qamatis salah, mengangkat takbir imam. Ada pula pendapat kata qamat tak habis lagi, Tok Bilal baru kata qad qamatis salah, kata tu imam takbir Allahu Akbar. Ada pendapat kata begitu. Dan telah berkata jumhur ulama, majoriti ulama daripada salah dan khalaf, jangan takbir lagi, melainkan kemudian daripada selesai qamat daripada qamatnya. Sampai selesai habis qamat baru takbir Allahu Akbar. Dia kalau tengok dalam sunnah, tuan-tuan, dalam sunnah dia tak ada dah doa tu. Kan bila habis qamat ni, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis aja qamat, tu imam terus Allahu Akbar. Tapi dalam masyarakat kita, alam Melayu kita ni, kita doa lagi. Lepas bang pun Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah, kita baca doa. Doa selepas azan itu sunnah, ada hadis. Selepas qamat, doa tidak ada dalam hadis. Cuma amalan masyarakat Melayu macam tu. Jadi kau nak kata jadi macam tu Ustaz, salah kata saya, doa nak salah apa? Tak ada salah apa. Tak salah apa. Cumanya tidak ada hadis yang kata Nabi buat macam tu. Dia begitu aja. Jadi kalau kita pergi semayang apa semua, tengok ada orang tak angkat tangan baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salat, tidak jadi salah. Sebab tidak ada hadis kata Nabi buat macam tu. Kan? Kita pun kadang-kadang bukan tahu kan, kita ada ingat mestilah dah. Berapa lama dah duduk semayang, memang lepas qamat ada doa kan.
Dia ni pun pelik ni, mengajar sampai satu-satu duk abang benda pelik-pelik ni. Wahabi apa? Kan? Ada orang macam ni pun dah. Kan? Dia bukan boleh dengar pelik sikit Wahabi. Ini masalah orang kita. Wahabi tu pun dia tak tahu apa benda. Dia tuduh kau tu Wahabi, kau ni Wahabi. Apa ke satu benda. Kan? Benda ni sunnah. Kita habaq dari segi sunnah begitu. Habis aku nak baca juga salah tak? Tak ada salah apa? Kita bukan niat kata baca tu niat nak melanggar sunnah apa, tak ada. Kita ada ingat sebelum semayang ni ingat doa bagus pun. Kita ada ingat lagu tu. Kita buat tak ada salah apa. Kalau lepas habis-habis qomat pekat keluar pergi kena kopi balu masuk main, itu pelik lah tu. Tak ada kena mengena apa. Doa tidak jadi salah apa. Cumanya tidak menjadi sunnah Nabi. Nabi tidak buat begitu. Jadi tujuan kita habaq ni ialah nak memberi kelonggaran kepada kita supaya kita faham. Buat dengan tak buat ni betul ke tak betul ke salah, kita faham. Supaya kita tak menghukum orang secara melulu. Bila kita faham. Tuan-tuan, kita duduk pergi Mekah buat haji, buat umrah. Pernah tak? Try sekali pergi semayang belakang Imam Masjidil Haram. Try sekali tengok, pergi dapat belakang Masjidil Haram punya imam tu. Dia tengok. Lepas qamat dia angkat tangan, baca tak doa? Tak ada. Dia kata dia ni pun Wahabi. Wahabi juga. Imam Masjidil Haram tu pun Wahabi juga. Kan? Musyalahu sungguh kan. Kita kena faham lah. Benda-benda macam ni kita kena faham. Kadang-kadang benda ni bila tak faham tuan-tuan. Bukan nanti orang awam. Ustaz-ustaz pun kadang dia tak faham. Dia kata ikut sedap mulut juga. Dia tak faham. Dia hujah pun. Hujah peluru. Peluru tak ada. Tembak bunyi pang-pang. Peluru tak ada. Peluru ni apa dia tuan-tuan? Peluru ni Quran dengan hadis. Itu peluru orang Islam. Bila kita cakap satu benda, sandaran Quran ni dia. Sandaran hadis ni dia. Ini orang bercakap berdasarkan ilmu. Kalau bercakap tak ada apa. Cakap begitu je. Ini cakap yang belum tentu. Kita boleh pegang, tak boleh pegang nanti tak elok. Kita kena cek dulu. Cek betul. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Okey, baru kita kata dia kata betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma zukira fi sana'i 'ala Allah was salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla doa. Ayat ni pun penting juga. Iaitu bab pada menyatakan hadis yang menyebutkan memuji Tuhan dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum doa. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa, kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Adakah saja kata? Ya. Hadis ada. Disuruh kita sebelum doa ni macam tu dulu. Apa dia? As-salatu ala nabi. Selawat kata Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Selawat. Sekali lagi bila nak doa, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ni'amahu. Kan doa macam ni'amahu. Ni'amahu. Ni'am ini jamak kepada perkataan ni'mah. Kan ni'amahu. Kena baca gitu. Kita start doa dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Itu disuruh oleh agama. Disuruh, bukan saja-saja. Kan? Cuma dalam khutbah. Dalam khutbah Jumaat kan. Kita dah set dah pattern khutbah ni. Bila nak habis khutbah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum. Adakah mesti kata perkataan tu? Tak mesti. Tak mesti. Cuma kebanyakan khatib kata. Pasal apa? Bunyi sedap sikit. Satu. Yang kedua, makmum tahu dah. Lega nak habis. Yang tu saja. Yang tu saja. Bukan mesti. Ada. Pasal saya pernah dengar orang main tanya. Dia kata, Ustaz, tadi khatib tu khutbah. Apa tu ujung tu apa? Dia kata. Kita kata ujung mana? Ada selalu dekat ni dia nanti kata tu. Dekat. Dia kata khutbah pertama. Bila dekat nak berhenti tu apa? Dia duk kata apa? Kita kata barakallah. Yang tu dia kata. Barakallahu li walakum. Bil Quran pun boleh. Fil Quran pun boleh. Dua-dua tak jadi kesalahan. Kan?
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Arab lebih selesa dengan bil Quran. Kalau nak kata fil Quran pun dari segi grammar tak salah. Kan? Dia kata tadi Tok Khatib tak baca tu macam mana jemaah jadi macam mana tu depa duk sembang tadi kata batal saya buat lalu hang. Kan tuan-tuan jangan cakap benda ni tak erti ni dia boleh jadi macam-macam. Kan dia kata saya buat hang senang tak sakit kepala lah. Kata. Hang buat tu hang sakit kepala lah. Pasal apa benda tu bukan rukun. Kalau kita tak mau kata barakallahu li wa lakum bil Quran, yang kita tak mau kata kita ubah style lain. Ila habis-habis khutbah. Terus apa kata satu ayat Quran kalau kita nak baca ke ikut suka kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, kan apa pun tak buat. Tidak jadi kesalahan. Tapi bagi kita yang daripada budak-budak sampai umur kita lah, kita duk dengar bila nak berhenti khutbah pertama barakallahu li wa lakum. Tentu dia tak sebut. Buat luang ni dah. Kan? Sekali lagi pula khutbah yang kedua ibadallah. Ibadallah tak sebut pula dah. Dia kata kabut Tok Khatib ni dah. Hak tu pun bukan rukun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru. Ada juga kata innallaha ya'murukum. Dia kata bil tak kenalah. Dia bukan innallaha ya'murukum. Itu ayat Quran. Ayat Quran kita tak boleh tambah satu huruf pun dan kita tak boleh potong. Allah kata innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru lah. Tak boleh kata innallaha ya'murukum. Kan? Ada juga tuan-tuan, benda ni kena teliti lah. Kena teliti. Kalau ayat Quran, kena teliti. Sebut jangan salah. Sebut jangan salah. Bagi sahabat-sahabat kita yang jadi khatib, esok nak baca khutbah malam ni menerah lah. Menerah sikit. Baca sekali lalu dulu. Tang mana ayat Quran, kalau nampak baris jadi kelang kabut, cek dulu. Cek daripada mu'jam Quran ke, cek daripada ustaz-ustaz kita ke apa ke, cek dulu. Hadis-hadis Nabi, baris atas bawah apa semua ni, baca bagi betul. Pasal apa tuan-tuan, ini yang saya cakap tadi, image agama. Tapi duduk dengar khutbah Allah letih. Bunyi macam lebah apa dah. Tak tahu dia kata apa. Sebutan, bukan masalah mikrofon, masalah sebutan dia tak clear. Kawah di bawah ni pun kena hurung habis dia dah. Inilah dia antara masalah-masalah kan yang kita kena atasi. Pasal dia membawa image yang tak baik pada agama. Hak nak baca khutbah ni kira dia the best lah. Dalam kampung tu dia the best lah. Dia yang terbaik. Dengan kerana tu dia dipilih untuk baca khutbah. Kalau terbaik tara tu ada dia. Itu gambaran orang macam tu lah. Tentulah ini kira yang dipilih lah ni. Hak dipilih tara tu daripada kampung tu teruk. Mereka pukis kampung teruk. Jadi orang yang nak baca ni dia kena prepare betul-betul. Image. Ikut style Nabi SAW bila baca khutbah. Kan Nabi ini sembahyang dia qasda wa khutbatuhu qasda. Khutbah dia pun qasda, sederhana. Macam mana sederhana khutbah Nabi? Ada pula hadis cerita Nabi bila baca khutbah macam mana. Ringkas tapi padat. Benda yang Nabi sentuh pada hari Jumaat tu menjadi bualan sahabat sampai nak tunggu Jumaat lagi sekali. Tengok macam mana Nabi mengambil isi dalam khutbah dia. Benda yang Nabi sebut dalam khutbah ni seminggu orang bercakap benda tu. Itu fungsi dia. Kan? Ni pun seminggu je, seminggu duk hantam dia. Apalah baca macam tu macam ni. Tak boleh lah. Tuan-tuan, jadi banyak benda perlu dikemas kini, kan? Perlu dikemas kini supaya image Islam jadi cantik. Image Islam. Kita nak tarik orang masuk Islam macam mana kalau kita tak boleh menampilkan image yang cantik? Macam mana orang nak ikut kita? Orang tengok kita pun tak ada siapa berasa nak ikut kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita pakat-pakat bantu sama-sama kita, seorang sikit, perbetul sana, perbetul sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk memuji dan berselawat kepada Nabi sebelum doa. Wallahu a'lam. Lepas itu lagi tuan-tuan, tajuk yang menarik. Ma dzukira fi tatyibil masajid. Iaitu cerita tentang
tuntutan supaya kita membersihkan dan mewangikan masjid. Apa tuntutan dia dan apa reward, ganjaran yang Tuhan nak bagi kepada orang yang duk buat benda macam ni. Kan, apa tuntutan agama setara mana, dan kalau buat banyak mana Tuhan nak bagi. Kemudian bab ma jaa anna salatal lail wan nahar masna masna. Cerita sembahyang sunat malam dengan siang ni, Nabi kata sembahyang dia ialah 2 rakaat 2 rakaat. Sembahyang sunat ni 2 rakaat 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Macam mana kalau kita buat sunat 4 rakaat terus? Ada ke tak ada, boleh ke tak boleh? Itu dibahaskan di dalam tajuk tu. Kemudian kaifa kana tatawwu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya pula iaitu bab yang menceritakan tentang bagaimana ada sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. Nabi sembahyang sunat waktu siang macam mana? Tuan, kita benda-benda macam ni biar jelas. Biar jelas. Berapa ramai orang lah ni sembahyang hajat yang dia pun sendiri tak tahu betul-betul macam mana cara sembahyang hajat. Dia biasa sembahyang hajat banyak kali dah. Banyak kali sembahyang, banyak cara pula dia. Ada setengah imam jadi imam sembahyang hajat baca deras. Ada setengah imam sembahyang hajat baca pelan. Ada setengah sembahyang hajat suruh baca ayat kursi sampai 7 kali, baca kuliah 7 kali, baca qul huwallah 7 kali. Ada sembahyang hajat baca kuliah rakaat pertama sekali aja, qul huwallah rakaat kedua sekali saja. Banyak tu satu bab. Hak Nabi buat macam mana? Kita tuan-tuan buat ibadat, kita nak satu kepastian. Kita buat ni bukan ikut orang, tapi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu, kena mengaji. Kita tak boleh tahu benda ni melalui wahyu turun mai. Benda ni duduk dalam kitab. Bila buka, baca hadis, baca-baca, oh, baru kita tahu macam ni rupanya cara Nabi buat. Dan lepas tu bila kita buat, kita rasa puas hati. Pasal apa? Pasal kita buat macam yang kita belajar, kata Nabi buat macam ni. Itu saja tujuan kita belajar, tuan-tuan. Nak betul mana-mana yang tak betul. Kemudian yang kedua, tujuannya ialah supaya kita pasti dengan apa yang kita buat. Dan yang ketiga, sudah tentulah tujuan kita belajar nak beramal dengan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik tidak baik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.